Suara dengar ataupun tidak, sila respon kalau dengar. Tak ada suara pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Muhammad rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala qala istihadah dan bahagian istihadah. Bahagi istihadah. Kita lama sebut bahagi. Bahagi makna bahagian lah. Jadi sekarang nak masuk perbahasan penamaan ataupun pembahasan berkaitan dengan perbahasan berkaitan dengan perempuan istihadah yang 7. Secara mudah-mudahlah, secara detail pergi kepada kelas izalatul iltibas. Tu syarat pertama pun detail dah gitu. Jadi ni sekadar orang panggil boleh-boleh untuk pergi daurah bolehlah. Untuk mendapat gambaran koko esok lepas khatam ni nak buat daurah tempat sendiri silalah. Adapun erti istihadah. Istihadah pada lughah dan syarak dan pada syarak telah lalu kenyataan erti istihadah. Dululah. Iaitu istihadah pada makna bahasanya ialah mengalir. Pada makna syaraknya ialah darah yang keluar pada selain daripada waktu haid dan selain daripada waktu nifas. Maka tu dia panggil sebagai istihadah. Sin soalan, istihadah itu terbahagi atas berapa bahagi? Dia tanya. Dia buat soal jawab lah. Jawapannya, bermula istihadah itu terbahagi ia istihadah atas 7 bahagi. 7 bahagian. Ni dalam mazhab Syafi'i. Ni pembahagian menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali dia 4 lah. Kita pernah jawab soalan berkaitan dengan istihadah menurut mazhab Hambali. Ada 4. Kalau mazhab Hambali, dia mu'tadah, mumayyizah, ghairu mumayyizah, mubtada'ah. Sama juga. Cuma dia 4. Tidak beradat dan ada tamyiz.
tidak beradat dan tidak ada tamyiz. Beradat dan ada tamyiz, beradat dan tak ada tamyiz. Sama je dengan kita. Cuma dia buat pembahagian 4. Mu'tadah yang tidak ada tamyiz, ada pula terbahagi kepada 3 lah macam kita, iaitu orang yang ingat waktu dan qadar, orang yang terlupa qadar sahaja, orang yang terlupa waktu sahaja. 3. Jadi semua 7. Semua 7 dalam mazhab Syafi'i 7 lah. Kalau dia tu pecah begitu. Sama je kalau tidak beradat tu makna mubtada'ah lah. Kalau beradat, beradat lah. Kalau mumayyizah makna boleh beza warna darah dan cukup syarat-syarat tamyiz. Kalau tidak mumayyizah makna dia tidak boleh beza warna darah ataupun tidak cukup syarat tamyiz. Begitu. Kemudian dia kata bermula istihadah itu terbahagi ia istihadah atas 7 bahagi. Maknanya kalau orang yang keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, maka tidak boleh sewenang-wenang dia menghukumkan 15 hari yang pertama itu haid dan selebihnya adalah istihadah. Tidak boleh. Bahkan dia terbahagi kepada 7. Macam soalan baru ni lah, 7 hari keluar darah, 7 hari suci, 7 hari keluar darah. 7 hari keluar darah. Jadi macam mana nak hukum tu? Dia dalam bab istihadah. Dia dalam bab istihadah, bab dzatut taqatta'. Contoh. Maka dia kena terbahagi kepada 7 lah. Iaitu adakah dia mumayyizah ataupun tidak. Adakah dia mu'tadah atau mubtada'ah. Adakah ingat qadar dan waktu ataupun tidak ingat qadar dan waktu, ataupun tak ingat qadar saja ataupun tak ingat waktu saja. Maka terbahagi kepada 7. Jadi kalau orang yang menghukumkan 15 hari yang pertama haid, selebihnya istihadah, itu tahakkumun. Dia panggil tahakkumun ni menghukumkan secara rambang. Qala pertama mubtada'ah mutamayyizah. Dia guna istilah mutamayyizah. Wallahu a'lam, kitab-kitab mazhab Syafi'i tidak ada yang disebutkan mutamayyizah, semuanya mumayyizah. Kalau mutamayyizah, tamayyaza, yatamayyazu, tamayyuzan wa huwa mutamayyizun, orang yang terbeza. Mutamayyizah, tak ada lah ibarat dengan mutamayyizah tu, mumayyizah, orang yang dapat membezakan. Mayyaza yumayyizu tamyiz, fa'ala yuf'ilu taf'il, makna membezakan. Membuatkan, fa'ala yufa'ilu taf'il, mayyaza yumayyizu tamyizan, membezakan. Situ kita bolehlah kalau kita baca mubtada'ah mutamayyizah ai mumayyizah. Boleh kita nak takdir kata mutamayyizah bermakna mumayyizah, boleh juga. Kalau orang mengaji hasyiah macam tu lah. Mutamayyizah bermakna mumayyizah. Ataupun la'alla shawab mumayyizah. Begitu. Ada banyak tanggungan. Mubtada'ah tu apa dia? Sekali dia akan sebut satu persatu. Dia menamakan dulu. Keduanya mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ketiga mu'tadah mutamayyizah, yakni mumayyizah. Keempatnya mu'tadah ghairu mutamayyizah, yakni ghairu mumayyizah. Yang mumayyizah tu pula, ghairu mumayyizah tu pula zakiratan li'adatiha qadran wa waqtan. Hal keadaan mu'tadah tu zakiratan, mengingati, li'adatiha, bagi akan adatnya, lam zaidah, adatiha maf'ulun bih. Mengingat akan adatnya, qadran wa waqtan, itu dia punya tamyiz, nisbah waktu dan nisbah qadar, ataupun fil waqti wal qadri. Boleh buat mansub bin naz'il khafid. Kelima mu'tadah ghairu mutamayyiz. Tengok mutamayyiz pula tak ada ta marbutah. La'alla shawab ada ta marbutah, la'alla shawab mumayyizah. Bukannya mutamayyizah. Tidak ada dalam kitab mazhab Syafi'i yang disebutkan mutamayyizah, tak ada. Semuanya mumayyizah. Daripada sekecil-kecil kitab sehinggalah sebesar-besar kitab, semuanya mumayyizah. Nasiyatan hal. Hal keadaan mu'tadah tu nasiyatan li'adatiha, lupa akan adatnya, adat perempuan tu, qadrat wa waqtan, nisbah qadar dan nisbah waktu, lupa. Tu lupa dua-dua ni panggil mutahayyirah mutlaqah.
Keenamnya mu'tadah ghairu mutamayyizah ay ghairu mumayyizah. Mutamayyizah bermakna mumayyizah ataupun la'alla as-shawab mumayyizah. Ya, mu'tadah ghairu mutamayyizah, ghairu mumayyizah lah. Okey. Zakiratan lil qadri, hal keadaan perempuan mu'tadah ghairu mumayyizah itu mengingati lil qadri, lam zaidah al qadri maf'ulun bih, akan qadar dunal waqti, tanpa waktu. Qadar ni makna berapa masa keluar. 7 hari, 6 hari, 8 hari, itu qadar. Waktu ni pula di pertengahan bulan, di awal bulan, di akhir bulan, 12 hari bulan sampai 18 hari bulan, 25 hari bulan sampai 30 hari bulan, 1 hari bulan sampai 13 hari bulan. Dia ingat qadar waktu tu. Waktu tu dia ingat. Tu waktu. Qadar ni makna berapa hari haid. Okey. Maka kalau dia ingat, kembali kepada adat dia. Sebab tu dia punya kiraan istihadah dan haid ni perlu dalam kalender hijrah. Kalau orang bagi soalan dalam kalender Masihi, makna dia masih lagi tidak tidak mantap lagi lah dia punya pemahaman dia tu. Kalau nak tanya soalan orang, dia nak buh kalender hijri. Buh kalender hijri, bukan kalender Masihi. Kalender hijri kena ada tarikh bila keluar darah, waktu bila keluar darah, waktu suci kalau ada nyatakan. Tu yang perlu, maklumat yang perlu. Tak payah buat ayat-ayat tu buat penat. Saya tengok movie, lepas tu keluar darah. Apa berkaitan tengok movie dengan darah? Terus katalah darah merah keluar sekian, habis cerita. Apa kaitan dengan movie? Saya tengok movie Harry Potter, mampus kat lah. Nak tengok Harry Potter ke, Pontianak Sundai Malam ke, ikut hang lah. Yang nak hukumnya darah tu bukan hang tengok apa hang buat hang sakit apa. Tu. Mu tengok darah apa? Darah hitam. Hitam. Ada lagi sifat lain? Ada, pekat. Ada lagi? Tak ada dah. Keluar bila? Sampai daripada pukul 8 malam 8 malam 2 hari bulan Syawal sampai 7 malam 2 hari bulan Syawal. 7 hari bulan Syawal jam 8 malam keluar hitam. Lepas tu pula ketukar jadi merah pula, merah pekat daripada 8 Syawal tadi tu sampailah 10 Syawal jam 2 petang. Lepas tu suci pula sampai 11 hari bulan jam 3 petang. Detail. Tu baru mudah orang nak jawab. Ni buat pening. Itu saja yang perlu. Tak payah buat ayat. Buat penat tulis ayat. Bagi kalender je senang. Pak. Dia ada waktu, dia ada qadar, bila suci, bila haid, darah apa, sifat dia apa. Kalau dia berkaitan dengan adat sikit, kena bagi tahu adat sebelumnya berapa hari bulan haid, berapa qadar haid. Aku semalam bulan lepas, bulan Zulhijjah, saya haid 2 hari bulan sampailah 10 hari bulan. Qadar dia 8 hari. 2 hari bulan tu daripada pukul 8 malam sampai 10 hari bulan tu pukul 9 malam. Contoh. Sucinya pula daripada 10 hari bulan 9 malam tu sampailah 28 hari bulan Zulhijjah jam 7 petang. 7 malam. 7 malam tu keluar pula darah. Kan gitu kan senang. Tu Ketujuhnya mu'tadah ghairu mutamayyizah ay ghairu mumayyizah. Mutamayyizah bermakna mumayyizah ataupun la'alla as-shawab mumayyizah. Zakiratan lil waqti, hal keadaan perempuan itu mengingati akan waktu, dunal qadri, tanpa qadar waktu, tanpa qadar haid, tak ingat. Ini dah 7 bahagian dalam mazhab Syafi'i. 7 bahagian. Selesai. Barulah dia pergi satu-satu. Sin, soalan. Apa arti mubtada'ah mutamayyizah ay mumayyizah? Jawapan, bermula arti mubtada'ah itu. Mubtada'ah tu. Apa makna mubtada'ah? Iaitu mubtada'ah tiada melihat ia. Tiada melihat ia perempuan akan darah, melainkan pada mula-mula istihadah perempuan tersebut. Tiada melihat ia akan darah, melainkan pada mula-mula istihadah perempuan tersebut. Gitu Kalau Kak Izzah tu itibah lagu nak semalam, awwalu ma btada'a haddam. Awal-awal
Awwalu mabtada'a haddam. Apa guna? Lebih ibarat tu. Zal tu tibah malam. Dia kata awwalu mabtada'a haddam. Betul lah. Awal barang ibtada'a haddamu. Memulakan darah akan perempuan tersebut. Yang ni darah itu keluar menyebabkan dia mula-mula perempuan tu menjadi orang yang mula-mula keluar darah. Awwalu mabtada'a haddam. Sebab itulah dia baca mubtada'ah isim maf'ul bukan isim fa'il. Darah itu fa'il. Maf'ul bihnya perempuan. Darah itulah yang keluar menyebabkan darah itulah yang memulakan perempuan tu jadi orang yang mubtada'ah. Di sini tiada melihat ia perempuan akan darah melainkan pada mula-mula istihadah orang tersebut. Dia sebenarnya begini. Mubtada'ah ni tak ada kaitan dengan istihadah pada asal. Tapi disebut begininya sebab begini. Sebab dia tu awal-awal keluar darah. Awal-awal keluar darah tu sudah istihadah. Begitu. Sebab tu dia buat ayat macam ni. Sebab fiqh asal kitab fiqh awwalu ma batada'ah dam, tak ada kaitan dengan istihadah lagi. Mana contoh orang yang baru 9 tahun takriban keluar darah, itu mubtada'ah. Tapi mesti tak dia istihadah? Belum tentu. Maka tak termasuk dalam kategori mubtada'ah mumayyizah. Tak ada. Dia panggil orang yang baru keluar darah. Orang yang baru keluar darah haid, itu yang sepatutnya mubtada'ah. Tapi dia buat ayat begini sebab apa? Sebab dia mubtada'ah, tiba-tiba istihadah. Termasuk dalam perbahasan istihadah mubtada'ah mumayyizah. Sebab tu dia buat ayat macam ni. Tiada melihat ia seorang akan darah, melainkan pada mula-mula istihadah. Bukan bermaksud, kalau dia itu tidak istihadah, dia tidak mubtada'ah. Bukan. Jangan gitu. Maknanya orang yang 9 tahun takriban keluar darah haid tak istihadah. Kemudian dia keluar darah lagi bulan seterusnya tidak istihadah. Tu masih lagi bukan mubtada'ah. Bukan itu. Takut faham gitu. Jadi ayat tu kena buat bobik sikit lah. Jadi yang mubtada'ah ni awwalu ma batada'ah dam. Iaitu awal-awal perkara yang menyebabkan perempuan tu keluar darah pada permulaannya. Darah itu yang menyebabkan perempuan tersebut mubtada'ah. Memulakan diri perempuan tu jadi haid dan dia itu kena wajib berhenti sembahyang, wajib puasa dan dia balik kalau dia balik dengan darah lah. Bukan bermaksud kalau dia tu 9 tahun takriban keluar darah haid, tidak istihadah, dia tidak panggil mubtada'ah. Bukan. Bukan maksud begitu. Jadi kalau dia 9 tahun takriban keluar darah, selesai. Dia tidak istihadah, 10 hari dia keluar. Bulan depan 9 hari keluar. Tidak istihadah lagi. Bulan depan lagi berlaku istihadah. Dia bukan mubtada'ah tu. Tu mu'tadah. Tu dalam mu'tadah mumayyizah. Jadi di sini kena taklid sikit yang dikatakan musannif ni dikaitkan istihadah ni sebab begini. Sebab kita bincang bab istihadah mubtada'ah mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Yang mana kalau kategori ni ialah orang yang pertama kali datang haid tiba-tiba istihadah dah. Masuk sini. Gitu. Itu maksud musannif kita. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan arti mutamayyizah. Mutamayyizah bermakna mumayyizah. Itu. Iaitu mumayyizah. Ni dalam haid. Dalam nifas. Mubtada'ah dalam nifas ialah orang yang pertama kali keluar darah selepas beranak. First time dapat pengalaman. Walaupun dia dah beranak 100 anak sekalipun. Tapi 99 anak tu tak pernah keluar darah nifas. Anak yang ke-100 keluar darah nifas, itu mubtada'ah bagi dia. Jadi nifas dikaitkan dengan darah seperti mana haid dikaitkan dengan darah. Bukan dikaitkan dengan beranak berapa banyak dah. Bukan. Nifas yang mubtada'ah bukannya dikaitkan dengan berapa kali beranak. Tapi dikaitkan pertama kali keluar darah tu beranak kali ke berapa. Kalau kali pertama, makna dia mubtada'ah pada anak pertama lah. Kalau tak pernah keluar darah nifas, sampai 100 anak tak pernah keluar darah nifas, tiba-tiba anak yang ke-101 keluar darah nifas, maka dia mubtada'ah. Dan kalau dia lebih daripada 60 hari 60 malam, maka dia mubtada'ah lah. Pada perbahasan mubtada'ah istihadah nifas.
Sama ada mubtada'ah mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah kena kembali kepada kaedah. Dan erti mutamayyizah, yakni mumayyizah itu, iaitu mumayyizah tu, melihat ia seorang akan darah itu. Ada kuat seperti hitam, seperti itu contoh litamthil, kaf litamthil. Kaf ada banyak makna. Kaf litamthil, kaf litanzir, kaf li istisqa, istiqsa. Kalau kaf litamthil macam ni, kuat. Darah kuat tak mesti hitam, merah pun boleh kuat, nisbah kepada kuning. Nisbah kepada perang, perang boleh kuat, nisbah pada kuning, kuning boleh kuat, nisbah pada keruh, hitam boleh kuat, nisbah pada merah. Itulah kitab Fathul Wahhab, Syarah Manhajut Tullab, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sekarang cetakan Darul Diya 4 jilid Fathul Wahhab. 300 harga. Macam gila harga. Tu ni panggil seperti sini kaf litamthil, bukan litanzir. Tanzir ni nak banding. Contoh nak banding, rajin masaklah isteri kita ni macam mak kita. Tu ni litanzir, macam seperti itu litanzir untuk banding. Kalau istiqsa mana kita contoh ke sesuatu hanya tu saja. Contoh, yang wajib wujud itu seperti Allah. Seperti Allah wajib wujud. Wajib wujud tak ada orang lain selain Allah. Maka seperti situ istiqsa. Yang jinahu sikit. Dan ada dhaif seperti merah, sama juga litamthil. Contoh saja. Mana dhaif ada juga keruh. Dhaif hitam pun ada juga dhaif. Ketika mana hitam yang kuat itu ialah hitam yang ada pekat dan bau, ataupun hitam yang bau saja ataupun pekat saja berbanding dengan hitam tak ada pekat dan tak ada bau. Maka dia tu lebih kuat daripada hitam saja. Tu ya. Jadi jangan jadi seperti Wahabi Indonesia yang mengajarkan bahawasanya hitam itu confirm kuat. Keluar merah istihadah. Kepala otak dia. Tak ada dalam mana-mana mazhab, hatta mazhab Hambali sekalipun. Yang Saudi pun pakai mazhab Hambali, tak tahulah dia pakai mazhab apa. Tapi mazhab Hambali, lagi rumit daripada mazhab Syafi'i. Bab haid nifas kalau nak tahulah. Bab haid nifas istihadah dia. Kita punya ni senang lagi tapi rumit dah. Kalau dia lagi payah. Cerita sikitlah mubtada'ah Hambali. Mubtada'ah Hambali gini. Mubtada'ah Syafi'i macam ni. Mubtada'ah Syafi'iyah keluar darah awal kali. Awal pertama kali. Keluar darah pertama kali. Mubtada'ah lah, selesai. Kita akan hukumkan haid mana dia? Selama mana tak keluar 15 hari 15 malam, semua tu haid. Tu dalam mazhab Syafi'i. Senang Mazhab Hambali tak. Mazhab Hambali mubtada'ah 3 kali haid. Kalau kita sekali ya. Sekali lagi ya. Mazhab Syafi'i sekali saja macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali saja macam ni. Apa nama tu? Tak ingat dah. Contoh dia pertama kali mari darah 9 tahun takriban. Ni mazhab Syafi'i ya. Jadi dia keluar darah berapa hari? Contoh 5 hari. Semua tu haid tak? Semua tu haid. Dia perlu tak mandi pada ketika keluar darah? Tak perlu. Tak perlu. Lepas tu bulan depan mari pula darah. Dia jadi apa? Dia jadi mu'tadah. Sebab dia pernah mari darah haid. Paling kurang sekali. Mazhab Syafi'i adat paling kurang sekali. Mazhab Hambali adat paling kurang 3 kali. Jadi sebab tu dia mubtada'ah 3 kali. Mazhab Syafi'i kalau 3 kali, itu dikira lemah. Dikira apa? Dikira lemah. Itu mazhab yang itu ada dalam pandangan mazhab Syafi'i 3 kali tu. Tapi qaul dhaif. Qaul dhaif. Nanti insyaAllah dalam Izalatul Iltibas, kita akan bahaslah adat tu. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada 3 kali. Mazhab Hambali dia begini. Bila mubtada'ah, dia mari darah. Pertama kali mari darah. Hari pertama, haid. Hari pertama apa? Hari pertama haid. Hari kedua datang lagi darah. Itu tak haid. Itu tidak haid. Sebab apa? Sebab hari kedua boleh jadi istihadah. Mashkukun fih. Dia mashkuk situ dah. Kita mashkukun fih ni bila mari mutahayyirah. Dia mashkukun fih situ dah. Mana dia tidak dapat pastikan itu haid ataupun istihadah lagi. Dia kena mandi dan disemayang macam biasa.
Bulan kedua mari. Hari pertama keluar darah. Okey, haid. Hari kedua keluar darah. Sama macam bulan lepas. Dia masih lagi mubtada'ah. Kerana sekurang-kurang adat, dia kena ulang 3 kali haid. Tu mazhab Ambali. Kali ketiga, mari datang lagi. Hari pertama haid, hari kedua bukan haid. Okey, 3 kali dah kan? Bulan keempat. Bulan keempat. Bulan keempat. Okey, contoh tadi ya. Contoh tadi itu bulan pertama 7 hari. Bulan kedua 7 hari. Bulan ketiga 7 hari. Bulan keempat 7 hari juga. Bila bulan keempat 7 hari juga, baru nyata bulan keempat tu, hak dulu tu hari kedua sampai ke 7 haid. Situ. Dia pergi ke situ Dia pergi ke situ. Dia pergi ke situ. Tu orang yang pertama kali keluar darah. Ni belum istihadah lagi ni. Dalam mazhab Ambali Mazhab Ambali. Ni belum dalam bab istihadah lagi. Dia macam tu. Payah dah mazhab Ambali. Belum istihadah lagi payah dah mazhab Ambali. Dalam bab haid saja payah dah. Mujurlah kita ni. Senang saja. Tu pun malas mengaji. Mubtada'ah kita senang saja. Mana-mana darah tak lebih 15 hari 2 malam, haid belaka. Mubtada'ah ke, mu'tadah ke, beza warna ke, tak beza warna ke, selesai. Tu pun masih tukar lagi. Aduh lah, tak tahulah. Mau pergi mazhab Ambali pun tahu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka yang dhaif itu jika lama masanya, masa yang dhaif sekalipun, apa maksud sekalipun masa lama tu? Dalam izalatul iltibas, tamadi sini, bertahun-tahun keluar darah. Maka itu istihadah. Ambil balik masalah tamadi sinin, hak semalam kita bincang izalatul iltibas. Selesailah. Maka yang dhaif itu jika lama masanya sekalipun ialah istihadah, nokta. Dan yang kuat itu ialah darah yang kuat tu ialah haid. Tetapi bukan begitu ya, sebenarnya gitu dengan 4 syarat. 4 syarat ialah detail nak mampu dalam bab izalatul iltibas. Kena ngaji izalatul iltibas. Sini kita tak detail lah sebab musannif tak detail. Siapa yang minta musannif buat begini? Raja Ummul Kulthum. Seolah-olah macam orang awam minta. Jadi kita punya koda-koda baca kitab ni koda orang awam saja. Bila kita nak buat daurah kitab ni, barulah kita detail sini. Jadi lepas khatam kitab ni, boleh buat daurah part masing-masing. Tu Lepas baca Risalatul Mahid, daurah Risalatul Mahid, bolehlah untuk perkenalkan istihadah dengan kitab ni. Tak payah kitab besar-besar, payah-payah tu. Payah-payah nak besar-besar, lepas daripada belajar, faham elok, pergi kitab yang besar sikit, yang detail sikit, macam Izalatul Iltibas. Tapi untuk penuntut ilmu, kena mengaji belakang lah. Tu 4 syarat. Pertama daripada 4, bahawa jangan kurang darah yang kuat itu daripada sekurang-kurang haid. Apa sekurang-kurang haid? 24 jam. Ada berapa masalah semalam kita bahas? Ada 5. Ada apa? Ada 5. Yang pertama dia, yang 5 tu? Yang pertamanya ialah darah tu, pertama darah lebih. Contoh, 24 jam hitam, merahnya setahun. Maka 24 jam itu haid, setahun yang merah tu istihadah. 1 hari 1 malam, 24 jam hitam. Selebihnya sampai mati merah, maka sampai mati istihadah. Contoh. Tapi kena ingat, kaedah dalam zahir tu. Ketika mana bertukar warna merah hari kedua, tidak boleh hukum istihadah lagi. Kerana masih zahirnya hukum haid. Kerana dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Sampailah nyata nak masuk hari ke-16 tu, baru dia tahu kata dia istihadah. Dan dia tengok boleh tamyiz, iaitu 24 jam hitam itu haid. Selebihnya istihadah, maka kena qadha sembahyang 14 hari yang merah tu. Yang selebihnya dia kena buat macam orang istihadah, kena basuh farah, kena ambil wuduk, kena cepat mualat, kena sumbat kapah, pakai modah dan sebagainya seperti mana dalam perbahasan ihtiyat istihadah. Kalau tidak cukup syarat ni, tubik 5 masalah. Kita dah bahas semalam. Contohnya apa dia? Contohnya 12 jam hitam. Kemudian keluar darah merah berterusan 17 hari. Jadi jumlah harinya
17 hari, 12 jam. 17 hari, 12 jam. Jadi, boleh tak tamyiz? Tak boleh tamyiz. Sebab apa? Sebab hitam tidak cukup syarat 24 jam. Maka semuanya termasuk dalam perbahasan ghairu mumayyizah pula. Yang mana kalau mubtada'ah sehari semalam haid, selebihnya istihadah. Kalau sampailah bulan depan keluar darah, maka 1 hari 1 malam haid, 29 hari istihadah, 1 hari 1 malam selepasnya pula haid, kemudian darah seterusnya istihadah. Itu kalau mubtada'ah. Kalau mu'tadah kembali kepada adat dia, berapa hari bulan Islam yang dia haid minggu lepas, bulan lepas, qadar berapa hari bulan, qadar berapa hari haid, itulah dia kembalikan kepada kalender dia, pada haid dia tahun ni, per bulan ni, dan selebihnya istihadah. Berapa hari haid, berapa hari suci, kena ambil tahu. Suci nak dia ambil qadar ni, kembali kepada qadar yang sebelumnya ni, maksudnya qadar haid dan suci, bukan qadar haid saja. Qadar haid dan suci. Kalau haid dia 7 hari, suci 25 hari, maka kembalilah adat dia 7 hari haid, 25 hari suci, ikut kalender tu. Hari 2 hari bulan sampai 9 hari bulan lah haid bulan lepas. Selebihnya sampai 25 hari itu istihadah. Maka mana-mana darah yang keluar 2 hari bulan sampai 7 hari bulan, sampai 9 hari bulan haid. Selebihnya istihadah. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tu contoh satu tau. Nak tengok lebih-lebih Izalatul Iltibas malam lah, pecah pala 2 jam. Tak cukup syarat pertama tu 2 jam bahas. Semalam pecah pala lah kau. Tu contoh mudah ya. Tapi kalau mengajar orang daurah, boleh lah detail sini. Kena mengaji banyak sikit lah. tak madah kitab ni. Kitab ni memudahkan orang nak panggil tasawur awal. Macam ni istihadah, mana tak ada hukum mudah. Itu lah nak bagi hak tu je. Nak detail Izalatul Iltibas. Nak detail Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Lagi apa lagi? Risalatul Mahid. Risalatul Mahid berkaitan dengan haid je. Kemudian kata musannif, Risalatul Mahid tu bahas detail tentang haid dan nifas je. Pergi rujuk situ. Nak tentang istihadah, esok nanti Izalatul Iltibas tu. Jadi tak madah lah. Kena saling melengkapi. Jadi kita tidak boleh alim daripada musannif. Musannif tak cerita banyak, jangan cerita banyak. Musannif cerita banyak, kita cerita banyak. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudiannya, kedua daripada 4, bahawa tiada melampaui sebanyak-banyak haid. Darah hitam tu, darah kuat. Bukan darah hitam. Kerana biasakan diri, kuat. Kita kata dalam Izalatul Iltibas semalam apa dia? Darah kuat, darah lemah tu, khilaf ulama' 2 pandangan. Pandangan pertama, pandangan mu'tamad melalui sifat darah yang 3, iaitu warna, bau, rasa. Kuat situ. Pandangan yang kedua, warna sahaja. Biasa contoh dalam kitab, warna sahaja. Jadi, kita belum lagi buat latihan ataupun belum lagi buat soalan dalam Izalatul Iltibas yang berkaitan 3 sifat. Nanti akan datanglah 3 sifat. Biasanya dalam perbahasan 3 sifat seronoklah sikit. 3 sifat warna tu seronok sikit. Kita nak buat sifat-sifat warna ni. 3 warna. Kuat, terlebih kuat, bukan 3 warna. 3 sifat darah. Terlebih kuat, lemah dan sederhana. Ataupun dia panggil dalam kitab Arab, qawiyun wa dha'ifun wa adha'af. Darah yang kuat, darah yang lemah, darah yang terlebih lemah. Kita akan buat 3 sifat darah yang tak ada dalam kitab. Kita sebut warna saja. Kita buat jenis peseng pandangan mu'tamad. Tu tak pernah orang mengajar begitu. Kena sabar sikit lah, lama. Mungkin satu muka surat tu 2 majlis je. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak boleh bosan dengan contoh. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Tidak boleh bosan dengan contoh seperti mana para al-ashab Syafi'iyah. Dia buat contoh banyak berlambak. Supaya kita kejap dan faham. Kemudian kata musannif, jadi maknanya kalau darah yang kuat itu melebihi 16 hari, melebihi 15 hari, maka itu confirm ghairu mumaizah. Ghairu mumaizah. Kalau mubtada'ah, sehari semalam haid, selebihnya istihadah. Itu pun sehari semalam haid itu kalau dia ingat tarikh awal dia haid bila. Kalau tak ingat tak, mutahayyirah. Gitu. Mutahayyirah.
Jadi kena rajin-rajin menulis walaupun tak wajib. Kita ni banyak lupa. Banyak menyembang, banyak mengumpat, banyak tu, banyak ni, tengok TV, Harry Potter semua tengok. Tengok laki belakang. Tengok laki lah, perempuan lah. Perempuan tengok laki, perempuan tak ada laki, tak ada masalah, laki bukan hik. Perempuan yang hik ni. Laki pening kepala je. Apalah, banyak sangat ni. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali lagi payah hik dia. Bahasannya. Sehingga boleh kata, mujurlah kita mazhab Syafi'i. Gitu. Baru mazhab Hanbali banding. Belum mazhab Maliki, belum mazhab Hanafi. 4 mazhab. Tu. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala. Betul? Sebanyak-banyaknya. Ketiganya, jadi contohnya 16 hari, 16 malam hitam. 15 hari, 15 malam merah. Maka, ghairu mumaizah. Ataupun terbalik, 15 hari, 15 malam merah. 16 hari, 16 malam hitam. Ghairu mumaizah. Praktikalnya, izalatul iltibas. Macam mana praktikal kita nak zahir hukum haid, zahir hukum istihadah, izalatul iltibas. Gitu Biasa kalau darah-darah tak detail, dia kena pengajian juga. Pengajian pun tengok tu juga, kadang-kadang tak detail juga. Geram kadang-kadang. Guru baca pengajian dia tak detail. Geram tu. Kena cari juga sendiri. Kena cari juga sendiri. Bila cari sendiri kena reti lah baca kitab. Tu je lah. Itu. Dia tak detail kot. Awak macam mana? Kita syarat tamu semalam 2 jam. Syarat tamu paling senang. 2 jam dah. 2 jam dah Kalau syarat payah-payah esok-esok, mutahirah tu 40 contoh nak kena tunjuk. Allah, 40 contoh. Pasal 10 contoh satu majlis. 4 contoh, 4 majlis. 40 contoh, 4 majlis. 4 majlis kena ada mutahirah tu. Mutahirah yang kait dengan waktu. Tu mutahirah mutlaqah tak mutahirah mutlaqah senang je. Mutahirah muqayyadah payah sikit je. Praktikal banyak sikit. Jadi tak mau babitkan mutahirah, tulis selesai masalah. Tu. Senang je. Kalau pening, payah mumaizah ni. Jadi ghairu mumaizah kalau mu'tadah. Mu'tadah ni kalau orang yang sudah beradat haid, lagi cerita. Ni mu'tadah baru. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala ketiganya, bahawa jangan kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci. Apa dia sekurang-kurang suci? 15 hari, 15 malam. Maknanya darah yang lemah ini jangan kurang 15 hari, 15 malam. Okey. Kita sebutlah izalatul iltibas malam. Syarat pertama dengan syarat kedua, syarat zati. Syarat ketiga dan keempat akan datang ni syarat aridi. Syarat zati maksud dia tak dapat tidak. Pada mana-mana masalah mesti ada syarat pertama, syarat kedua. Darah kuat tidak boleh lebih, tidak boleh kurang 24 jam. Darah kuat tidak boleh lebih 15 hari, 15 malam. Itu syarat zati. Syarat aridi nombor 3, nombor 4. Maksudnya 3, 4 ni boleh jadi tak ada terus. 3, 4 ni boleh jadi salah satu ada. Tak syarat mesti ada. Tak. Sebab ni syarat yang ketiga mestilah darah lemah 15 hari 15 malam. Jadi contoh Imam Mutawalli Sya'rani. Imam Mutawalli rahimahullahu ta'ala. Dinukilkan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Syarah kepada Minhajul Talibi Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Minhaj. Tuhfatul Muhtaj Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Sebab apa? 10 hari hitam, 10 hari merah. Ataupun 10 hari merah, 10 hari hitam. Mana haid? 10 hari hitam juga. Mana istihadah? 10 hari merah. Tu tak cukup syarat ketiga tu. Syarat ketiga yang kata 15 hari, 15 malam ni. Syarat dia kalau istimrar. Istimrar tu lebih 15 hari darah merah. Tu Sebab apa? Kena ada syarat ketiga ni. Sebab dia nak jadikan darah yang selepas merah 15 hari tu sebagai haid yang baru. Biasanya dia berkait dengan 3 peseng warna. 3 peseng darah. Kuat, lemah, kuat. Kuat, lemah, kuat. Merah, perang, merah. Contoh. Hitam, merah, hitam. Contoh. Jadi hitam 7 hari. Merah 20 hari. Hitam 8 hari. 7 hari hitam. 8 hari hitam, haid. Tengah-tengah yang merah tu istihadah. Kalau lebih 15 hari 15 malam, dia boleh jadi suci antara 2 haid. Itu syarat ketiga dari situ.
Itu saja. Kalau tidak istimrar, kalau darah merah tidak istimrar, yakni bawah darah merah itu keluar bawah daripada 15 hari 5 malam, maka boleh jadi dalam bab perbahasan jadi mumaizah, boleh jadi ghairu mumaizah. Kalau mumaizah macam tadi, 10 hari hitam, 10 hari merah. 10 hari merah ataupun 10 hari hitam. Hitam tu haid, merah istihadah. Walaupun tak cukup 15 hari. Yang jadi ghairu mumaizah, contoh, 7 hari hitam, 14 hari merah, 7 hari hitam. Hak tu ghairu mumaizah. Sebab apa? Sebab merah itu tidak dapat mencukupi menjadi suci antara dua darah kuat. Darah kuat 7 dah, lebih dah. 1, 2, syarat ke-1, syarat pertama cukup dah. Syarat kedua cukup dah. Darah yang kedua hitam 8 hari. Syarat pertama cukup dah. Syarat kedua cukup dah. Syarat ketiga tak cukup. Sebab apa? Darah merah tu keluar 14 hari je. Tak menjadikan dia tu suci antara dua darah haid. Ghairu mumizah. Gitu Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Tapi jangan keliru macam ni pula. Dah kalau 7 hari hitam, 7 hari merah, 7 hari hitam. Tu mumaizah tu. Tu masalah lain. Allah payah tu masalah lain. Tu masalah lain Bukan. Silap tadi. Silap. Bukan. Silap. Gini. Bukan. 7 hari hitam, 14 hari merah, 7 hari hitam. Contohlah. 7 hari hitam, 14 hari merah, 7 hari... apa tadi? 7 hari hitam, 15 hari merah, 7 hari hitam. Betul? Bukan. 7 hari hitam, 14 hari merah, 7 hari hitam. Contoh. 7, 14, 7. Sekarang ni 7 hitam cukup syarat dah, cukup syarat 1, 2, iaitu lebih 24 jam kurang 15 hari. Hitam yang kedua 7 hari cukup dah, cukup sehari semalam lebih dah dan kurang 15 hari malam. Cuma tak cukup syarat ketiga iaitu darah merah tidak berterusan. Maksudnya darah merah tidak lebih daripada 15 hari. Maka dia tidak boleh jadi suci antara dua darah haid. Maka itu termasuk dalam masalah apa? Masalah dia panggil apa? Masalah 888. Apa benda pula 888 tu? Dalam kitab fiqh disebut 888 ni 8 merah, 8 hitam, 8 merah, 8 hitam. Masalah 8 hitam, 8 merah, 8 hitam. 8 hitam, 8 merah, 8 hitam. 8 hitam pertama saja haid, merah dengan hitam kedua istihadah. Mumaizah lah juga. Cumanya tidak boleh jadikan hitam yang kedua tu haid sebab tak cukup syarat yang ketiga, darah merah tidak istimrar. Begitu. Darah merah tidak istimrar. Tidak boleh menjadikan suci antara dua darah haid hitam dan hitam. Begitu. Tapi beza dengan masalah 7. 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. Hak tu khilaf. Pandangan pertama, 7 hitam pertama haid, merah dan hitam kedua istihadah. Pandangan kedua, 7 hitam pertama dan merah, 7 merah yang pertama itu haid, 7 hitam yang seterusnya istihadah. Kenapa 7 hitam dan 7 merah itu haid? Kerana dia bergabung jadi bawah 15 hari. Darah merah yang berada di celah-celah darah kuat, darah merah itu turut kuat. Dengan syarat, campuran antara hitam dan merah itu tak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Jadi 7. Jadi 14 baru. Maka 7 tu, 7 hitam, 7 merah, boleh jadi haid, 7 hitam yang seterusnya istihadah. Tu Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana tadi? Dhaif itu daripada sebenarnya. Keempat daripada 4 bahawa adalah yang dhaif itu berturut-turut 15 hari atau lebih. Hal keadaan dhaif itu berhubung. Ini masalah apa dia? Masalah kalau zatut taqattu'. Bukan zatut taqattu'. Masalah celah-celah antara hitam dengan merah. Hari pertama hitam, hari kedua merah. Ketiga hitam, merah. Hitam, merah. Hitam, merah. Sampailah hitam tu hari ke-12. Lepas tu 13 tu merah. Maka hak tu mumayyizah. Mumayyizah. Hari pertama hitam sampai hari ke-12 hitam tu haid belaka.
Yang merah selepas daripada 12 tu, itu adalah istihadah. Itu adalah apa dia? Adalah istihadah. Cumanya darah, apa darah pula dah. Syarat yang keempat ni, syarat yang keempat ni, betul lah. Darah lemah keluar. Betul tak tadi baca tu? Adalah yang dhaif itu berturut-turut. Betul lah. Atau lebih keadaannya. Berhubung. Okey. Itu masalah syarat yang keempat. Ayyakuna muttasilah ni biasanya pada masalah yang diselangi antara dua diselangi antara darah kuat dengan darah lemah. Tak kisahlah sehari hitam, sehari merah ke, ataupun 2 hari hitam, 2 hari merah, 2 hari hitam, 2 hari merah. Ataupun 3 hari hitam, 3 hari merah, 3 hari hitam, 3 hari merah. Maka hitam tu bila dikapitkan hari pertama sampailah hari terakhir hitam tidak lebih 15 hari, maka semua tu haid. Yang lebih daripada 15 hari yang warna merah tu istihadah. 3 hari hitam, 3 hari merah. 3 hari hitam, merah sampai lebih 15 hari. Maka 9 hari saja haid. 3 hari hitam yang pertama, 3 hari merah yang kedua, yang pertama, 3 hari hitam yang kedua, itu haid. Selepas hari yang ke-9 tu keluar merah sampailah hari yang ke-20, istihadah. Istihadah. Tu nantilah. Dalam perbahasan izalatul tibah ada. Itu kalau keluar darah selang-seli, merah hitam. Ada pula zatul taqatta'. Hitam 2 hari, suci 2 hari. 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 Merah. Contoh. Buatlah warna lain pula. Hitam. Pegang sehari. Suci 2 hari, pegang sehari, suci 2 hari, pegang sehari, suci 2 hari. Lepas tu, kuning sampai 30. Ataupun sampai 25. Ataupun sampai 20. Darah yang kuat, yang dikapit dengan suci, itu saja haid. Yang kuning dan suci di celah-celah kuning, istihadah. Yang suci tu suci lah. Yang tak ada darah tu tak ada darah lah. Yang kuning tu istihadah. Tu Kemudian ada pula qaul laqti, qaul sahbi. Kena ingat tu. Qaul laqti, qaul sahbi. Kena ingat elok ketika mana bahasan dalam bab haid. Kerana dia akan guna pada bab zatul taqatta'. Maka tubiklah satu masalah yang mana seseorang keluar darah. Daripada awal sampai hari ke-30. Keluar darah. Tapi tak ada satu pun boleh hukum haid. Ada masalah tu. Masalah apa tu? Tak ada orang boleh jawab kat situ WhatsApp hari tu. Ada orang jawab 10 kali. 10 kali jawab. Ulang-ulang. Dia try. Bagus tu. Dia try. Tapi semua salah. Itu ya. Iaitu orang yang mahir zatul taqatta' dia faham masalah ni. Apa yang menyebabkan dia tak boleh hukum istihadah? Dia tidak boleh hukum haid. Kenapa tak boleh hukum haid langsung? Sedangkan darah keluar sampai hari 30. Putus. Antara suci dengan darah. Kalau ada kaitan dengan qaul sahbi, qaul laqti pada perbahasan zatul taqatta'. Tu nantilah izalatul tibah tu. Kalau bahas ini, insya-Allah tak geraklah sebulan kita ni. Tu. Jadi ni panggil kitab kita ni panggil kunci. Ingat kunci. Kunci ingat selesai. Kunci ingat selesai. Ni baru kunci. Isi dia izalatul tibah. Ada satu lagi ahkamul haid wan nifas wal istihadah. Hak tu kita akan baca lepas izalatul tibah baru kita masuk ahkamun nisa fi taharah tu yang tebal tu. Mukhtasar majmu' syarah muhadzab. Dia kena lalu. Izalatul tibah ni payah.
kita sebelum masuk ahkamun nisa fi taharah tu yang 200 muka surat tu, kita masuk kitab ahkamul haid wal istihadah wan nifas tu. Itu dia macam refresh balik, dia sucikan balik, dia muhadzabkan balik, dia kilat balik apa yang kita belajar dalam izalatul libas. Dia mudah ibarat dia, kita peringat balik kunci-kunci dia sebelum masuk ahkamun nisa fi taharah yang tebal 200 muka surat tu. Habis 200 muka surat tu, selesai. Pergi mazhab lain lah pula mengajinya haid. Ngaji mazhab lain lah pula haid tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika luput salah satu daripada segala syarat yang 4 itu. Jadi, contoh kalau ghairu mumayyizah selang-seli tu. Hitam 2 hari, merah 2 hari, hitam 2 hari, merah 2 hari, hitam 2 hari, merah 2 hari. Sampailah hari yang ke-20 macam tu. Itu ghairu mumayyizah. Kerana darah hitam itu sudah keluar melebihi border 15 hari 15 malam. Lagi pula darah merah itu dicelahi dengan darah kuat, tidak istimrar, tidak muttasil. Maka hak tu ghairu mumayyizah lah. Tak kisahlah. Hitam 2 hari, merah 3 hari. Hitam sehari, merah 2 hari. Hitam 2 hari, merah 3 hari. Hitam sehari, merah 3 hari. Hitam 2 hari, merah sehari. Sampai lebih 15 hari. Ghairu mumayyizah. Begitu. Tapi kalau apa dia? Hitam 2 hari, merah sehari. Hitam 2 hari, merah sehari. Hitam sehari, merah 2 hari. Hitam tu tak lebih 15. Daripada start hitam pertama sampai hitam terakhir, itu haid semua. Selebihnya yang darah dhaif, istihadah. Begitu. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, jikalau luput salah satu daripada syarat yang 4 itu, niscaya termasuk ia orang yang luput tadi itu kepada mubtada'ah ghairu mutamayyizah ay ghairu mumayyizah. Yang lagi akan datang kenyataan ghairu mumayyizah. Akan datang. Selesai. Kemudian sin soalan. Apa erti mubtada'ah ghairu mutamayyizah ay ghairu mumayyizah? Apa maksud mubtada'ah ghairu mumayyizah? Faham mumayyizah, faham ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah orang yang tak dapat beza warna darah ataupun dapat beza tapi tak cukup syarat tamyiz. Selesai. Jawabnya, bermula erti mubtada'ah itu telah terdahulu maknanya makna mubtada'ah. Lepas dah. Dan erti ghairu mutamayyizah ataupun ghairu mumayyizah itu, iaitu ghairu mumayyizah yang melihat ia seorang perempuan akan darah dengan warna yang satu seperti merah. Seperti itu, kaf lit tamthil. Merah ke, hitam saja ke, keruh saja ke, perang saja ke. Tapi kalau dia 10 hari merah dan pekat, 10 hari merah saja. Atas pandangan mu'tamad ada tamyiz. Sebab sifat darah dikira 3. Warna, pekat, bau. Atas pandangan kedua yang kira warna saja, maka semua tu ghairu mumayyizah. Kerana dia kira dalam satu warna merah, walaupun ada pekat. Itu pandangan kedua. Jadi ada kalanya kita nyatakan sifat darah tu 3. Mu'tamad lah, iaitu pekat, bau, warna. Jadi kalau kita orang yang menjawab soalan haid, tiba-tiba pening. Dia nyatakan sifat darah tu. Pekat bila, bau bila. Warna apa. Tapi tak nak selesai, pening. Kira warna je lah. Boleh nak galau. Boleh nak galau. Dalam contoh kitab semua warna je. Sebab nak memudahkan saja. Bukan makna dia menyokong hak tu. Nak memudahkan saja. Dan boleh jawab hak tu. Sebab tu pandangan kedua mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nanti dalam Izalatul Iltibas, kita akan buat formula. Kita tak akan buat dah. Hitam campur pekat. 7 hari. Hitam, pekat saja. 2 hari. Merah dan pekat dan busuk. 2 hari dah. Kita akan buat contoh dengan nyatakan sifat darah yang 3, kemudian kita buat formula. Darah kuat tu 1,
Darah lemah tu 2, darah terlebih lemah tu 3. Ha. Jadi barulah masuk dalam formula dalam kaedah kitab fiqh, darah kuat dan darah lemah, darah terlebih lemah. Kalau kita nak pakai pandangan mu'tamad lah. Kalau pandangan kedua yang pakai warna saja, tak payah formula-formula tu. Cuma kita ni, kalau boleh, nak boleh dua-dua. Supaya orang kita, bila dengar orang mengajak tu, kita kalau mengajak, kalau contoh dengar orang mengajak, warna tu, yang kita bezakan dalam istihadah, tak ada dah. Sifat darah yang lain. Jadi kita boleh tanggung pandangan kedua. Kalau pandangan mu'tamad, payah sikit lah. Kena ambil 3-3 warna. Cumanya kalau orang tanya soalan, kalau dia tak kata pekat bau bila, kita tak payah tanya dia lah. Dia punya darah, pandai-pandai hang lah. Kita tak payah tanya dia. Kita tanya, kita jawab berdasarkan zahir soalan. Dia tengok warna saja. Warna saja, tak payah duk tanya dia pekat bau tu. Tapi kalau dia nyatakan pekat bau, ada warna yang dia tak nyatakan pekat dan bau, maknanya tu warna saja, tidak ada pekat, tidak ada bau. Tu, gitu. Tu akan datanglah formula-formula. Yang paling kuat 1. Lemah 2. Terlebih lemah 3. Baru kita masuk dalam kaedah. Darah yang antara darah kuat dan darah lemah. Darah kuat berada di antara 2 darah lemah. Darah lemah berada di antara 2 darah kuat. Darah kuat selepasnya keluar darah yang terlebih lemah. Ini kena formula je. Tak payah buat, tak payah baca panjang-panjang. Terlebih lemah lah, kuat lah. Formula je. 2, 3. 1, 2, 3. Itu je. Mudah dan cepat. Kita buat formula lah. Dia macam formula matematik. Boleh buat formula matematik. Istihadah ni. Cuba cipta formula. Mudah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu orang yang mumaizah ni melihat ia akan satu warna seperti merah dari awal bulan hingga akhirnya akhir bulan. Ini contoh saja awal bulan sampai akhir bulan. Dengan makna dia keluar lebih 15 hari 15 malam. Tak kisahlah 20 hari ke, 16 hari ke, tak semesti 30 hari. Itu contoh saja. Maka hukum mubtada'ah ghairu mutamayyizah ay ghairu mumayyizah. Hukum dia mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah sebab apa? Sebab pertama kali datang haid. Pertama kali datang haid tu istihadah dah berlaku. Maka dia mubtada'ah ghairu mumayyizah. Kalau berlaku macam ni. Dan mubtada'ah mutamayyizah, yakni mumayyizah yang luput syarat itu bersamaan jua. Iaitu apa? Sama hukum. Dia dapat beza darah, hitam berapa hari, merah berapa hari, tapi tak cukup syarat tamyiz. Seperti mana 4 tu, yang mana 4 syarat tu furuk dia cukup besar, cukup banyak, yang tak dapat kita hurai semua dalam kitab ni, maka kita ambil sikit lah. Untuk pengenalan saja. Untuk bagi targhib supaya dengar ngaji Izalatul Iltibas setiap hari Rabu malam. Hak tu yang detail. Sampai kita pun pening. Dengan kita dengan orang mengajak pening kali. Macam itulah takdir hidup. Kerana perempuan kita pening. Tu. Kemudian, maka bila tak cukup syarat, mana tadi hilang dah. Iaitu, hukum dia. Haidnya, haid perempuan tu sehari semalam jua mubtada'ah. Ghairu mumayyizah. Sebab apa sehari semalam? Kerana pertama, sekurang-kurang haid sehari semalam. Dan yang kedua, kerana yakin mesti sehari semalam haid. Hari yang kedua, masykuk. Disyak. Tak tahu hukum haid ke tak. Boleh jadi haid, boleh jadi tidak. Boleh jadi haid, boleh jadi tidak. Ihtimal. Istihadah. Itulah atas kaedah kata, kalaulah yakin itu haid, maka tak wajib sembahyang, tak wajib puasa. Kalau isyak itu haid ke tak, itu tidak menggugurkan sembahyang. Kalau syak haid ke tak, itu dalil dia. Kalau contoh keputihan kan. Ni haid ke tak? Dia yakin haid ke tak? Tak yakin, itu istihadah. Itu keputihan. Bila keputihan wajib sembahyang sebab dia syak haid ke tak. Haid ni mani', nifas ni mani'. Bila mani' mesti yakin baru menggugurkan sembahyang. Kalau haid tu dan nifas tu tak yakin, itu tidak menggugurkan sembahyang. Tu jadi kalau Izalatul Iltibas tu khatam tu seronok lah.
Kena mengaji hak payah sikit. Nak cari orang yang detail lagi, tak tahulah siapa yang boleh detailkan lagi. Kita tak pernah jumpa sangat lah. Tak pernah jumpa lagi lah orang bahas nipah istiadah ni detail sangat-sangat, tak ada. Tak pernah jumpa lagi. Yang adanya laju ataupun dalam juga tapi tak sedalam yang kita mahu. Ada juga. Ada yang baca mudah-mudah ya. Gitulah. Betul lagi kalau daurah, daurah tak cukup. Daurah lagi tak cukup je. Pon dia daurah sehari je. Nak aling sehari tak boleh. Taruh kita baca slow-slow, seko-seko baca, slow-slow, tafsir satu-satu pun pening dah. Ni nak daurah perah 4 syarat tu sehari. Gila mu. Sehari 2. Tak boleh. Melainkan nak pengenalan saja boleh lah. Buat contoh 1-2 sudah. 1-2 masalah. Masalah lain tu pergi baca sendirilah. Kena baca sendiri, tak boleh mengharapkan mengaji ya bila nak habis tu. Lepas tu kena tola'ah. Kita tola'ah kitab besar-besar Majmu', Hawil Kabir, Bahrul Madhab. Dalam bahik baru kita nyata gitu Ni Izatul Tibas siapa semua ni panggil budak-budak lah baru, budak-budak ya baru. Baru nak balik. Kitab baru nak balik. Tambah kitab ni untuk umur tadika ni. Kalau ni sebuah haid ni punya ilmu ni. Ni macam tadika. Kitab ni macam tadika. Baru nak alik bata baru. Alik bata, sajim, hakha. Tak masuk sifat huruf lagi. Gitu. Baru nak kenal huruf. Macam ni tulis kan. Gitu. Ni kitab ni Izatul Tibas tu, dia bahas dalam sikit. Makhraj huruf gini. Sifat huruf gini. Lepas tu cara nak tatbik lagu ni. Gitu ya baru. Tak main khilaf lagi. Main khilaf. Kitab so. Rupanya qah ni ada khilaf. Contohlah. Contoh. Qah ni ada khilaf juga cara sebut. Contoh. Main qiraat. Tu kitab besar lah dalam bahik. Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Hawil Kabir, Syarah Imam Rafi'i, Al-Aziz, Syarah Wajiz. Al-Aziz, Syarah Wajiz, 23 jilid. Harga 1,000 lebih. Nak haram. Nak haram dia panggil. Harga Yahudi, Nasrani. Tapi itu lah. Ada seorang ulama tu dia abid. Dia orang alim, dia abid. Dalam kitab Asyatul Masih cerita, dia abid, dia alim. Dia banyak ibadat sunat. Sejak dia dapat kitab Al-Aziz Syarhul Wajiz karangan Imam Rafi'i, dia kurang ibadat sebab sibuk telaah kitab. Kurang ibadat. Ibadat dia ialah telaah kitab lah. Sebab tu jangan pandang lekeh kalau ada orang, awak tak main sunat, awak main sunat, tak main sunat. Jangan buat kira. Jangan buat kira. Dia ada benda tu. Yang mu tak tahu. Dia sudah lah. Kadang-kadang temenu seorang duduk temenu apa? Temenu kitab dia awak lah. Kitab tadi nak sebut apa? Dia temenu kat tu. Dia tak tahu. Kita ingat apa buat duduk saya saja main phone tu. Jangan gitu. Kadang-kadang mari waktu berak. Gitu. Waktu berak dah nak mari. Gitu waktu berak. Waktu jalan-jalan baru mari. Gitu masalah. Waktu dalam sembahyang tu. Gitu lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sucinya suci perempuan ni 29 hari. 29 hari suci. Ni kalau darah putusan sampai sebulan lah. Kalau darah sampai 16 hari, sampai 17 hari, 17 hari lah. Tak payahlah had suci beritahu hukum istihadah pula. Tak payahlah. Suci tu tak ada darah. Istihadah ke mana je. Tu Itu pun, jikalau mengetahui ia. Itu pun apa dia? Itu pun, yakni hukum sehari semalam haid, 29 hari suci. Hak ni pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Pandangan kedua, 6 atau 7 hari. Ikut ghalib perempuan. Itu pun, jikalau mengetahui ia perempuan mubtada'ah ni, akan waktu permulaan datang darahnya. Datang darah haid. Kena tahu bila. Berapa hari bulan? 2 hari bulan. Dah kalau tak tahu, dan jikalau tiada mengetahui ia perempuan mubtada'ah akan permulaan datang darah, maka dikatakan mutahayyirah,
Dan lagi akan datang hukumnya hukum mutahayyirah. Mutahayyirah, muhayyirah. Muhayyirah, dia memeningkan ulama fiqh. Memeningkan ulama fiqh, nisbah tak tahu ulama fiqh nak letak hukum apa sebelum tak ada kaedah lagi. Dah ada kaedah dah, tak pening dah lah. Sebelum ada kaedah, dia memeningkan ulama. Macam mana nak selesaikan masalah dia ni? Kalau dia sendiri, mutahayyirah. Mutahayyirah, dia sendiri yang pening. Muhayyirah, dia memeningkan orang. Dia muta'addi. Tu Apa arti mu'tadah mutamayyizah? Wallahu a'lam. Sambung pula pada hari Sabtu insya-Allah taala. Jadi kita kena lebih sikit hari ni. Hari Sabtu, hari Senin ada, hari Selasa ada, hari Jumaat depan, kalau boleh habis insya-Allah khatam. Jadi esok ni kena habiskan mu'tadah ni dengan apa nama tu, mutahayyirah. Lepas tu hari Senin kita masuk ahkam al-mustahadah ghairu mutahayyirah dengan ahkam mutahayyirah mutlaqah. Lepas tu hari Selasa ahkam mutahayyirah an-nasiyah li waqti 'adatiha au qadriha. Hari Jumaat barulah faslun. Tu habis Ataupun ambil faslun sikit hari Jumaat tu. Gitu habis Jumaat. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.